Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, slide ni saya buat untuk mereka yang tak sempat masuk tadi, tak sempat ke, tak boleh masuk ke, atau masa masuk tadi terkeluar masuk, atau handphone mati ke, pergi toilet ke, apa semua. Okay, yang tak faham tapi malu nak tanya, boleh tengok slide ni lah. Okay, so untuk ubahan langsung, minggu lepas yang saya ada bagi tugasan tu, awak hanya kenal dengan ubahan langsung, lepas tu nak tukarkan ubahan kepada persamaan. Okey, itu yang awak belajar minggu lepas, 2 minggu lepas. Maksud ubahan langsung dan juga menentukan hubungan antara dua boleh ubah. Okey, so untuk hari ni kita ada dua lagi. Kita belajar hari ni standard pelajaran yang pertama, menentukan hubungan antara tiga atau lebih boleh ubah bagi suatu ubahan tercantum. Okey, kita belajar yang ubahan tercantum tadi. Dan satu lagi kita akan belajar pasal macam mana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey. So kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey, untuk ubahan tercantum, kita kena faham dulu ubahan tercantum tu adalah ubahan langsung, masih lagi ubahan langsung dengan keadaan satu pemboleh ubah berubah. Satu pemboleh ubah berubah maksudnya berubah lah kan, maksud berubah secara langsung dengan hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. Kalau sebelum ni awak jumpa Y, contoh ya, Y berubah secara langsung dengan X. Okey, Y berubah secara langsung dengan X, itu biasa. Tapi apa yang kita belajar untuk hari ni, kita akan belajar berkenaan dengan ubahan langsung yang tercantum. Yang mana dia berubah dengan hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah. So kat belakang ni ada dua pemboleh ubah lagi. X, Z contohnya. Okey, so yang inilah kita panggil sebagai ubahan tercantum. Ubahan tercantum. Okey, kenapa? Sebab dia adalah hasil darab dua atau lebih pemboleh ubah yang lain. So kalau kat sini saya bagi dua je contoh. Soalan boleh bagi lebih lagi ya. Maksudnya 3 boleh, 4 boleh asal dia adalah hasil darab. Okey. So itu yang kita maksudkan dengan ubahan tercantum. Kita tengok tengok contoh 9 dalam buku teks kamu ataupun boleh je terus tengok kat slide ni. Okey, tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ni dan persamaan. Simbol ni ya, simbol ni dan persamaan. Okey, dia nak simbol, ada simbol dan persamaan. Maksud dia ada dua jawapan lah untuk setiap soalan bagi setiap yang berikut. Okey. So A, P berubah secara langsung dengan Q dan punca kuasa 2R. So untuk soalan A, awak akan buat yang pertama, P berubah. Ini simbol berubah. Ini adalah simbol berubah. Berubah secara langsung dengan Q. So Q dan punca kuasa 2R. Okey. So secara dan soalan yang seterusnya dia nak persamaan. So untuk persamaan mesti ada sama dengan persamaan. Okey, saya tulis kat sini persamaan mesti ada sama dengan. Okey, P sama dengan KQ KQ punca kuasa 2R. Di mana K tadi adalah pemalar. Nilai yang tak berubah. Okey, so untuk B pula, kita tengok. B, Y berubah secara langsung dengan kuasa 2W dan kuasa 3X. Y berubah secara langsung, ada perkataan langsung, dengan kuasa 2, W dikuasa 2 kan, dan X kuasa 3. Okey, so itu jawapannya untuk yang ada simbol yang persamaan. Y sama dengan, tak perlu pening, so masukkan saja K. W kuasa 2, X kuasa 2. Okey, so itu adalah persamaan kalau soalan nak. Ataupun mungkin dia tak tulis persamaan, dia akan tulis ungkapan. Ya, dia akan tulis ungkapan. Ungkapkan. Soalan dia ungkapkan. So sama juga benda yang sama
Kalau ditulis ungkapkan sama dengan persamaan. Mesti ada sama dengan. Alright, mesti ada sama dengan. Ini kuasa 3, sorry. Ini kuasa 3. Alright, so C dan D. C dan D. Isi padu V berubah secara langsung dengan luas keratan atas A dan tingginya H. Tak ada masalah. So untuk C, V berubah secara langsung dengan A dan H. So V sama dengan K, A, H. Okay. So D, jisim W bagi sebatang besi berbentuk silinder berubah secara langsung dengan P dan kuasa 2 diameter. Kuasa 2. Ingat, kadang-kadang kita perlu berhati-hati sebab ada perkataan yang macam ni lah, kuasa 2 ataupun punca kuasa 2. Kalau terus dibuat macam soalan A ni tak apa. Tapi kalau dia bagi dalam bentuk perkataan punca kuasa 2, awak kena hati-hati, okay? So W berubah dengan P dan kuasa 2D. Kuasa 2D. So jawapannya W dalam bentuk persamaan. W sama dengan K P D kuasa 2. Alright. Okay, seterusnya kita tengok pula contoh soalan yang mungkin ditanya ya. Okay, ini dah masuk kepada penyelesaian lah. Ya, diberi X berubah secara langsung dengan apa tu? Y kuasa 2 Z. Okey, Y berubah secara langsung dengan Y kuasa 2 Z. Ungkapkan X dalam sebutan Y dan Z. Jika X sama dengan 6, Y sama dengan 3, Z sama dengan 5. So, jadikan dia bentuk persamaan. Awak dah ada dalam bentuk ubahan. Awak jadikan dia bentuk persamaan. Y sama dengan KY kuasa 2 Z. So, sebab kita nak ungkapkan, tadi saya kata ungkapkan ya. So, ungkapkan ni, awak kena buat persamaan dan juga cari nilai K. Cari nilai K. Jangan tinggalkan dia lah macam ni. Sebab dia dah ada nilai. So, K tadi perlu diberi nilai. Alright, so gantikan saja X sama dengan 6 sama dengan K. Tinggalkan sebab kita tak tahu memang nak cari Y 3 kuasa 2 dan Z adalah 5. So 6 sama dengan K 9 darab 5. 6 sama dengan 45 K. 9 darab 5 dapat 45. K saya letak belakang lah. Okay, so K sama dengan ini dibawa ke sini jadi bahagi. So 6 bahagi dengan 45. Jadi berapa? 6 bahagi dengan 45. So kita akan dapat, kita permudahkan dengan sifar 3. Kita dapat 2/15. Okay, 2/15. Belum habis lagi sebabnya dia nak ungkapkan. So ini nilai K. Ini nilai K. So bila nak ungkapkan, so kita akan buat X sama dengan K tadi adalah 2/15 Y kuasa 2 Z. Okay, Y kuasa 2 Z. So ini adalah ungkapkan. Ini jawapan bagi ungkapkan. Alright. Yang seterusnya. Okay, untuk soalan yang seterusnya. Okay, yang ini berbeza dengan soalan tadi. Soalan tadi dia suruh ungkapkan sahaja, yang ini dia suruh cari nilai. So untuk soalan yang macam ni, okay, untuk soalan ni yang saya bagi dalam Meet tadi ya, ada yang tak dapat lagi jawab, so saya akan terangkan lagi sekali lah kat sini. Okay, so untuk soalan ini, baca elok-elok dulu ya. Y berubah secara langsung dengan X dan punca kuasa 3. Okey, kita gariskan kat sini. Ini yang kita kena hati-hati. Alright, punca kuasa 3. So, Y berubah secara langsung. Y berubah secara langsung dengan X dan punca kuasa 3 Z. Alright. So,
kita kena cari nilai X. Cari nilai X apabila Y sama dengan 16 dan Z sama dengan 64. Nak cari nilai X sebelum tu, kita bina dulu persamaan Y sama dengan KX. Punca kuasa 3Z. So, untuk bina persamaan ini, sebelum nak cari nilai X tu, persamaan ni kena ada dulu. Untuk persamaan ini, nilai K perlu ada. Kita kena ada nilai K. Okey, so nak dapatkan nilai K, itu yang kita akan guna ni. Y sama dengan 24 dan X sama dengan 4. So, Y 24, saya tulis kat sebelah sini ya, sebab tak muat tadi. Y sama dengan 24, sama dengan K, tinggalkan nilai K, sebab kita nak cari K. X kuasa 3. X kuasa 3, X 4 darab dengan punca kuasa 3, 27. Z tadi 27, saya tak nampak tadi. Okey, Z 27. So, 24 sama dengan K 4, kurunganlah. Punca kuasa 3, 27, 3. Alright, so K darab 4 darab 3 dapat 12. K, ini 24. So, 12 bawa ke sini, jadinya K sama dengan 24 per 12, sama juga dengan 2. Itu belum lagi jawapan akhir, sebab jawapan akhir dia nak cari nilai X. So, kita dah dapat persamaan. Y sama dengan Y sama dengan 2X punca kuasa 3Z. So, masukkan yang saya gariskan ni ya, masukkan ini ke dalam persamaan ini. Okey, Y masukkan dalam persamaan ni lah. Yang ini. So, kita salin balik kat sini. Y sama dengan 2X punca kuasa 3Z. Y tadi 16. 2X yang kita tak tahu. Z tadi punca kuasa 3, 64. Okey. Masih lagi 16. 2. Punca kuasa 3, 64 adalah 4. Boleh tekan kalkulator ke tak tahu ya. So 2 darab dengan 4. Kita tak depan darab dengan X. So dapat 16 sama dengan 2 darab 4, 8X. Nak cari nilai X, bawa 8 ke sini. So, X sama dengan 16 per 8. Sama juga X sama dengan 2. So, inilah jawapannya. Okey. Untuk soalan macam ni, ingat step je. Step yang pertama, cari nilai K dulu. Okey. Step yang pertama, cari nilai K. Step yang pertama, okey. Saya ulang balik. Step yang pertama, bina dulu persamaan yang ini ya, yang general ni. Bina yang ini dulu, lepas tu cari nilai K. Cari nilai K, dah dapat nilai K, bentukkan persamaan ini. Dah dapat ni, baru masukkan nilai yang kita nak cari tadi. Okey, masukkan balik yang ini untuk cari nilai X. Soalan ni memang direct. Soalan untuk ubahan langsung ni, ubahan tercantum, ubahan langsung, ubahan songsang, ataupun ubahan bergabung. Nanti sebab dalam topik ubahan ni ada 3 topik tu lah, subtopik tu lah, ubahan langsung, ubahan songsang dan juga ubahan bergabung. Bendanya lebih kurang sama je. So soalan direct, dia tak ada pusing-pusing. Soalan ni direct. Okey, kita akan tengok lagi soalan yang seterusnya. Okey, ni dalam bentuk jadual. Sebenarnya soalan ini sama je dengan contoh yang sebelum ni. Contoh yang kita buat muka yang sebelum tadi. Okay, yang X sama dengan 2. Biasanya kat sini dia ada dalam bentuk jadual. Ni dia bagi dalam bentuk jadual. Jangan pening sebab dia dah tulis S, T, U. S ini 6, T 0.8, U 27. Okey. Ni S, X, T 1.2, U 125. Ini S 50, T 40, Y kita tak tahu. Okey, maksudnya nanti kita akan kena cari ni X dengan Y. Jangan pening, okey. So yang seterusnya kita baca dulu soalan. 3 kuantiti S, T, U berubah seperti yang dijadualkan dan jadual di sebelah. Diberi bahawa S berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U. Means S dekat depan berubah secara langsung dengan T dan punca kuasa 3U.
Dah tulis, dah baca tulis terus. Okey, so maksudnya nanti persamaan yang basicnya kita akan dapat S sama dengan K T punca kuasa 3 U. Okey? Ini step yang pertama. Step yang pertama awak dah dapat. Step yang kedua. Step yang kedua yang seterusnya yang perlu awak buat sekarang adalah mencari nilai K, nilai pemalar. Bila pemalar dia tak berubah. So, itu sebab kita akan guna nilai K yang sama untuk cari nilai X dan juga nilai Y. Alright? So, yang seterusnya kita cari nilai K. S tadi, nak cari nilai K kita guna jadual ni lah. Gunakan jadual ni. So, S sama dengan, saya salin balik dia, K T punca kuasa 3U ya. So, saya akan guna yang ini, yang dah lengkap ni. Semua ada ni untuk cari nilai KS 6 T. K sama lagi T 0.8 dan punca kuasa 3 27. 6 sama dengan K 0.8 darab dengan 3. 0.8 darab dengan 3. Okey, so darab 0.8 dengan 3. 0.8 darab dengan 3, so dapat 2.4. Ya, so 6 sama dengan 2.4K. So yang ini bawa ke sini sebab nak cari nilai K, awak akan dapat 6 bahagi 2.4. So dapat jawapan berapa? 6 bahagi 2.4. 6 bahagi 2.4 dapat tak sempat dah. 6 bahagi 2.4. Okay, so dapat 2.5. 2.5. So K tadi, so kita dapat dah S sama dengan, K tadi kita tukar jadi 2.5 sebab kat sini dah ada ni. Ni. So 2.5 T punca kuasa 3 U. So gunakan yang ini untuk cari nilai X dan juga nak cari nilai Y. Okay? So ikut urutan dia lah. Ini untuk cari nilai X, ini untuk cari nilai Y. Okay, yang pertama kita cari dulu X. So S. S tadi apa nilainya? S adalah X. So kita gantikan X tadi dengan X. Sama dengan 2.5 darab dengan T. T berapa? T 1.2. T 1.2 darab dengan punca kuasa 3 U. U adalah 125. Tengok? Simple je. Tak susah pun. So, darablah. 2.5 darab 1.2 darab 5. Dapat berapa? Dapat 15. Dah dapat jawapan. X sama dengan 15. Okey, yang seterusnya. Dia nak apa? Dia nak cari nilai Y pula. Masih lagi sama. Gunakan persamaan ini. Gunakan persamaan yang sama. So, S tadi berapa? S 50. Sama, okey. Saya salin je balik persamaan tadi ya, supaya awak nampak. S sama dengan 2.5 T punca kuasa 3U. So, S tadi berapa? S tadi adalah 50. S 50. 2.5. T adalah 40. Mesti pada dia punya kolom yang sama ya. U berapa? Punca kuasa 3U. U adalah Y. Alright, tak ada masalah. Jangan risau. So, buat macam biasa. Ini 50. 2.5 darab dengan 40. 2.5 darab dengan 40. So, kita akan dapat 100. 100 kat sini. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3Y. Okay. So, punca kuasa 3Y 50 bahagi 100. Saya buat kat tepi ya. Awak akan dapat 0.5 sama dengan punca kuasa 3Y. Punca kuasa 3 ni, saya tulis kat atas ya. Punca kuasa 3Y sama je dengan, kalau kita tulis ya, Y kuasa 1/3. So, saya tukar yang ini, tukar jadi yang macam ni. 0.5 tukar jadi bentuk
kuasa ataupun bentuk nombor kuasa. Indeks, nombor indeks. So dia akan jadi, nak cari Y, so bawa yang ini ke sini. Bila punca kuasa 3 bawa ke sini, dia akan jadi kuasa. Kalau ni 1/3, bawa ke sini, dia akan jadi kuasa 3. So akan dapat Y sama dengan 0.5 kuasa 3. 0.5 kuasa 3. So jawapan dia 0.125. Dah dapat jawapan. Okay, simple sahaja. Soalan dia memang macam ni je, tak berubah. Ini je soalan. Okay, ini dalam bentuk jadual. Kalau tadi dalam bentuk dia dah bagi satu-satu, dalam bentuk bukan lagi penyertaan masalah tapi dalam bentuk yang senang, yang simple untuk kita faham. Okay, kalau kita